Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membentangkan tajuk Al-Ahkam Al-Haji wal-Umrah. Okey. Ini nama ahli kumpulan saya. Okey, nama saya Nur Hanif Naziha binti Azmi, nombor matrik I19304296. Okey, seterusnya ta'arif wa masyru' intiha. Okey, Al-Haji. لغة القصد شرعا القصد إلى البيت الله الحرام لأداء إبادة المخصوصة بشروط مخصوصة. Okey, dari segi bahasa maksudnya mengunjungi sesuatu tempat. Okey, dari segi istilah pula al-qasdu tu maksudnya mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada masa tertentu untuk menunaikan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Okey, maksudnya ibadah haji ni kita boleh lakukan pada bulan Syawal, Zulkaidah dan 9 hari terawal daripada bulan Zulhijjah. Okey, umrah pula lughatan الزيارة شرعا القصد إلى البيت الله الحرام في غير الوقت الحج لأداء إبادة المخصوصة. Okey, maksudnya dari segi bahasa ziarah tu ziarah. Istilah dia mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada bila-bila masa untuk menunaikan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Okey, maksud al-umrah kat sini kita boleh lakukan bila-bila masa. Okey, seterusnya hukum wa dalil. Al-Haji. Hukum al-Haji fardu biintifaqil muslimin wa ruknu min arkanil Islam. Lam yukhalafa fi zalik ahadin minal muslimin. Okey, maksudnya haji wajib dilakukan mengikut kesepakatan umat Islam dan itu adalah salah satu rukun Islam. Okey, haji ni termasuk dalam rukun Islam yang kelima. Okey, dalilnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasil hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Okey, surah Al-Imran ayat 97. Sadaqallahul azim. Okey, terakhir al-umrah. Hukmu al-umrah fardu kal haji ala al-azhar min qauli al-imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala. Okey, maksudnya umrah adalah haji yang wajib menurut kata Imam Syafi'i. Dalilnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Sadaqallahul azim. Okey, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Afifah binti Hassan, nombor matrik I1830303. Seterusnya kita masuk kepada man yujibu 'alal hajju wal umrah. Siapa yang wajib menunaikan haji dan umrah? Yujibu al-hajju wal umrah ala man tawfirat fihi asyaratu as-sittah ila diyat. Diwajibkan haji dan umrah kepada mereka yang memenuhi 6 syarat berikut. Okey, yang pertama al-Islam, Islam. Fala yujibu ala ghairil muslim wujubu mutalibat fid dunya li anna al-hajj wal umrah min al-ibadat allati la yutalibu biha ghairul muslimin wala tusihu min ghairihim لأن شرط صحة الإبادات al-Islam. Maksud dia tidak wajib kepada bukan Muslim kewajipan yang dituntut di dunia ini. Kerana haji dan umrah merupakan ibadah yang tidak dituntut oleh bukan Muslim dan tidak sah bagi mereka kerana syarat sah kepada ibadat ini adalah Islam. Yang kedua al-aqlu, berakal. Fal majnun la yujibu alaihi al-hajju walal umrah li'adamu at-tamyiz indahu bainal ma'mur wal mahdhur wa li'anna Allah ta'ala
Iza akhadha ma wahaba faqad askutu ma ujibu wala yutimmu taklif syar'an illa bil aklu. Maksud dia tidak diwajibkan kepada orang yang gila untuk menunaikan haji maupun umrah. Ekoran tidak mampu membezakan di antara yang disuruh dan yang dilarang. Ini kerana jika Allah Subhanahu Wa Taala mengambil apa yang telah diberikan iaitu akal, maka gugurlah kewajipan baginya dan tidak ditaklifkan ataupun ditanggungjawabkan perkara syariat melainkan kepada orang yang berakal. Seterusnya yang ketiga al-bulugh, maksud dia baligh. Fala yujibu al-hajju wal umrah ala ghairul baligh لأن غير المكلف إذا تكليف شرعا إنما يكون بالبلوغ ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم على 3 عن الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ وأن المجنون حتى يبرأ رواه ابن حبان والحكم وصحيحه. Tidak diwajibkan haji dan umrah kepada mereka yang belum baligh kepada bukan mukallaf. Jika ditaklifkan dengan perkara syariat, maka haruslah dia sudah baligh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, terangkat pena ataupun tidak wajib dilakukan terhadap 3 golongan: kanak-kanak yang belum baligh, orang yang tidur sehingga dia bangun, dan orang yang gila sehingga dia sedar. Diriwayatkan dari Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Sahih keduanya. Okey, yang keempat al-hurriyah, bebas. Fala yujibu al-hajju wal umrah 'ala al-'abdu li'annahu la yamliku malan bal huwa wa ma lahu mulkin sayyidahu. Maksud dia tidak diwajibkan haji dan umrah kepada hamba kerana mereka tidak memiliki harta, bahkan dia dan hartanya milik tuannya. Yang kelima, amman tariq, jalan yang selamat. Falau khafa ala nafsuhu aw malahu udwan aw kana tariqu khataran liwujudi harbin masalan لا يجب عليه الحج ولا أمرة لوصول الضرر. والله تعالى يقول في سورة البقرة آية 195 ولا تلقوا بأيديكم إلا التهلكة. Maksud dia, jika merasa bimbang tentang diri dan hartanya atau jalan yang dilaluinya berbahaya seperti adanya peperangan, tidak diwajibkan baginya haji dan umrah jika dia ditimpa kemudaratan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Seterusnya yang keenam al-istita'ah, mampu. Liqaulihi ta'ala fi surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nas hajjul baiti minal istata'u ilaihi sabila. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 97, dan Allah mewajibkan manusia mengejarkan ibadah haji dan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Wal hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala jaa rajulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma yujibu al-hajju qala az-zadu war-rihala rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Waz-zadu war-rihala fil hadis yufsiran al-istita'ah al-warida fil Quran. Maksud dia, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebut telah datang seorang lelaki menemui Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, apa yang diwajibkan untuk mengerjakan haji? Dan Nabi menjawab, bekalan dan kenderaan. Riwayat Al-Tirmizi merupakan hadis hasan. Apa yang dimaksudkan dengan az-zada war-rihala dalam hadis ialah kemampuan seperti yang disebut dalam Al-Quran.
Seterusnya anwa'u al-istita'ah, jenis kemampuan. Wal istita'ah nau'an, istita'ah mubashirah wa istita'ah ghairul mubashirah. Kemampuan terbagi kepada dua, kemampuan diri sendiri dan kemampuan dengan pertolongan oleh orang lain. Yang pertama, fal istita'ah al-mubashirah ya an yatamakkanu al-insan min al-hajji wal i'timara binafsihi bi anna yakuna qadiran sahih al-jismu yumkinuhu as-sifran wa ada al-munasiqu min ghairi an yanalahu darara kabira atau mashkah la tahtamilu. Maksud dia kemampuan dengan diri sendiri ialah seorang itu mampu menunaikan haji dengan dirinya sendiri kerana kemampuan dari segi sihat tubuh badan, kemampuan untuk bermusafir, kemampuan masa untuk mengerjakan ibadah haji dan bebas dari kemudaratan besar atau masalah tidak tertangguh seperti hutang dan lain-lain. Yang kedua, al-istita'ah ghairul mubashirah. Ia an yamliku al-mukallaf minal mal ma yamkinuhu inabah ghairuhu bil haji anhu fi hayati au mimma tahu fima idza kana la yastati'u al-hajju bi nafsihi la kabira au maridan au nahu zalika. Maksud dia kemampuan dengan pertolongan online bermaksud mencukupi harta dan syarat untuk mengerjakan. Maka boleh untuk mewakilkan dirinya untuk menunaikan haji semasa hayatnya atau telah meninggal dunia atau tidak mampu menunaikan dengan dirinya sendiri kerana telah tua atau sakit dan sebagainya. Seterusnya kita masuk kepada man yasihu minhul haji, syarat sah haji. Kanat asyaratu as-sabiqah syurutu liwujubul hajju wa thubutu faridaitihi faman lam yatawaffiru indahu wahidan minha lam yakinul mukallifan bihazihi al-faridah. Maksud dia seperti syarat yang sebelumnya terdapat syarat diwajibkan haji dalam penetapan dan kefarduannya. Maka barang siapa yang tidak mencukupi salah satu darinya, maka tidak ditaklifkan baginya fardu haji. Ghairu an hazihi asyartu la alaquhu laha bi sihhatil haji wa adamuha bal rubbama sahih haji ma'a adamu tawfira syurutu wujubihi wa rubbama lam yasihul hajju raghima tawfira hazihi syarat fa syurutu man yasihu minhul haji hiya. Walau bagaimanapun keadaan ini tidak ada kaitan dengan haji dan kesihatan yang tidak dapat dielakkan, tetapi mungkin sahaji dengan ketiadaan syarat wajib haji dan mungkin tidak sahaji walaupun syarat dipenuhi. Maka syarat sahaji ialah yang pertama, syaratul awal al-Islam. Syarat pertama Islam. Faman lam yakun musliman lam yasihu hijjahu bihaitsu idza aslama ba'da zalika wa tawfirat ladaihi syurutu wujubul haji lam yaghni hijjah as-sabiqu wa wajaba alaihi haji min jadi. Barang siapa yang bukan muslim maka tidak sah hajinya, melainkan jika dia menjadi muslim maka telah dipenuhi baginya syarat wajib haji, tidak dikira hajinya yang lepas dan harus menunaikannya semula. Seterusnya asyaratus sani at-tamyiz. Syarat kedua tamyiz ataupun maksud dia dapat membezakan. Fa iza lam yablighu at-tiflu sinnu at-tamyiz lam yasihu hijjahu mubashira wa tamyiz an yablighu at-tiflu sinan yatawaffiru lidayhi fihi minan nabahah wal wa'i ma yaj'aluhu qadiran ala an yastaqilu bi tahiratihi wa islahu sya'nahu wa hiya qad takhtalifu ma baina tiflu wa akhir. Maksud dia jika kanak-kanak yang mencapai umur tamyiz tidak sah baginya haji sendiri, dan tamyiz boleh dicapai kanak-kanak yang pandai dan berwaspada serta mampu untuk menjaga kebersihan
dirinya dan memperbaiki keadaannya, maka mungkin dia berbeza dari kanak-kanak yang lain. Seterusnya syaratus salis an yuhrimu bihi fi miqatihi az-zamni. Syarat ketiga diharamkan haji pada waktu tertentu. Wal miqat az-zamni li hajju syahrul syawal wa zulqa'dah wal ashru al-awwal min zulhijjah fala yasihul hajju ila iza waqa'a bada'a minal ihram bihi fi hazihil fitrah fa inna ihram bil hajji khariju hazihil fitrah lam yasihu hijjah wa tahwalu naskahu ilal umrah ala sahih. Maksud dia waktu tertentu bagi haji ialah pada bulan Syawal, Zulqa'dah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka sahaji kecuali jika mula memakai ihram padanya ketika tempoh tersebut, dan jika memakai ihram untuk haji selain dari tempoh tersebut, maka tidak sahajanya dan bertukar menjadi umrah yang sah. Seterusnya asyaratul rabi' an yakuna wafi al-arkan. Syarat keempat, hendak memenuhi rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Auni Bahirah binti Zaidi. Raqmul lam I19304181. InsyaAllah sanuwasilu munaqashatana lil mawdu'at tali wa huwa arkanul haji. Awalan, fardhatul haji, perkara wajib ketika haji. Yang pertama, niyatul ihram fi miqat, niat ihram ketika bermiqat. Miqat ini adalah sempadan bagi ibadah haji seseorang itu dikira bermula, iaitu mereka perlu menjaga batas-batas yang telah ditetapkan. Mereka perlu mengenakan ihram dan memasang niat. Miqat terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama adalah miqat zamani. Miqat zamani adalah tempoh tertentu yang sah dilakukan ihram haji, iaitu pada bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 awal Zulhijjah. Yang kedua, miqat makani adalah batas yang ditentukan berdasarkan tempat. Contohnya, Zulhulaifah adalah miqat bagi orang yang datang dari arah Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, Al-Jufah pula ialah miqat bagi orang yang datang dari Syam, Mesir dan Maghrib sebelah barat. Yang ketiga, Yalamlam adalah miqat bagi orang yang datang dari Yaman. Qarn adalah miqat bagi orang yang datang dari Najd di Hijaz dan Najd di Yaman. Zatu Irkin, miqat bagi orang yang datang dari arah timur seperti Iraq. Dan yang terakhir, bagi orang yang rumahnya melepasi kawasan miqat berhampiran dengan Mekah, miqatnya ialah rumah tempat tinggalnya itu sendiri. Yang kedua iaitu tarukan nahyi fil ihram, iaitu bermaksud meninggalkan larangan ketika ihram. Antara larangan ketika ihram ialah memakai pakaian yang berjahit bagi lelaki, menutup kepala bagi lelaki, memakai wangi-wangian, memotong kuku dan memakai minyak rambut. Yang ketiga iaitu mabit fil Muzdalifah, iaitu bermalam di Muzdalifah, di mana para jemaah haji berada di Muzdalifah selepas separuh malam 10 Zulhijjah hingga seketika sebelum terbitnya fajar masuk waktu subuh. Yang keempat iaitu Ramyul Jamratul Kubra, di mana para jemaah haji melontar jamrah kubra di Mina sebagai simbolik merejam syaitan. Yang kelima, mabit fi Mina, iaitu bermalam di Mina pada hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Faridatul haji yang terakhir ialah ramyu salasan hajara fi yaumi tasyrik, di mana mereka melontar ketika 3 jamrah, iaitu melontar di Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Aqabah. Mereka menggunakan 7 biji anak batu pada tiap-tiap jamrah. Waktu melontar pula ialah selepas gelincir matahari pada hari tasyrik hingga terbitnya fajar, kecuali pada 12 Zulhijjah hingga terbenamnya matahari. Dan arkanul haji pula terbagi kepada 6, iaitu yang pertama niat ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima halaqah iaitu bercukur, dan yang keenam adalah tertib. Seterusnya kita akan pergi kepada tajuk faridatul umrah dan arkanul umrah. Faridatul umrah yang pertama ialah niatul ihram umrah fi miqat, iaitu niat ihram umrah ketika di miqat. Yang kedua, tarukan nahyi fil ihram, iaitu meninggalkan larangan ketika berihram. Seterusnya arkanul umrah yang pertama ialah niatul ihram umrah, yang kedua tawaf.
Tawaf juga terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu yang pertama ialah tawaf kudum. Tawaf selamat datang yang dilakukan ketika baru sampai di Mekah. Yang kedua, tawaf ifadah. Tawaf yang menjadi rukun haji dan umrah dan dilakukan bagi mereka yang telah pulang dari wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf sunat. Tawaf yang boleh dilakukan pada bila-bila masa. Yang keempat, tawaf tahiyat, iaitu tawaf sunat yang lazim yang biasanya dilakukan sebaik sahaja memasuki Masjidil Haram. Yang kelima iaitu tawaf nazar, tawaf yang dilakukan untuk memenuhi nazarnya. Dan yang terakhir adalah tawaf wida, iaitu tawaf selamat tinggal yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Mekah sebagai tanda kita menghormati dan memuliakan Baitullah. Rukun yang seterusnya ialah sa'i. Ibadah sa'i ini adalah dilakukan dengan berlari anak atau berjalan cepat sebanyak 7 kali perjalanan ulang-alik yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Disunatkan kepada para jemaah lelaki untuk berlari anak, sedangkan untuk jemaah wanita disunatkan untuk berjalan cepat. Yang keempat adalah halaqah ataupun biksun, iaitu para jemaah wajib mencukur rambut atau mengguntingnya sekadar hujung jari dan disunatkan bercukur rambut di seluruh kepala dengan menggunakan pisau cukur bagi lelaki. Manakala bagi perempuan hanya perlu menggunting rambutnya sekadar hujung jari sahaja. Dan yang terakhir adalah tertib pada kebanyakan rukun. Seterusnya kita masuk kepada anwa'ul haji wal umrah, jenis haji dan umrah. Kita masuk kepada anwa'ul haji dahulu. Jenis haji yang pertama al-haji at-tamattu', yang kedua al-haji al-qiran, yang ketiga al-haji al-ifrad. Seterusnya anwa'ul umrah, jenis umrah. Yang pertama umrah mufradah, yang ketiga al-umrah at-tamattu'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fatimah Azhara binti Hasan, raqam jama'i I1730258. Sanwassin 'anil suratul al-masailah. Al-masailah labisa al-kamamat lil muharram wal muharramah, iaitu tentang permasalahan pemakaian mas ataupun topeng muka bagi jemaah haji ataupun umrah ketika berihram. Hukum labisa al-kamamah fi masail al-mustajidah wal nuwazil al-fiqhiyah al-hadisah wa yatanawi' as-sabab fi labisahu baina tarfahu wa baina al-hajah wal darurah. Wa qad ikhtilaf al-ulama fi jawaziha lil muharram wal muharramah bina ala ikhtilafihim fi hukmi ta'tiyah al-wajah lil muharram wa bina ala hukum lubitha ما فصل على قدر العض للرجال وكذلك على حكم تعطية المرأة المحرمة وجهها بملاطق, iaitu tentang hukum pemakaian topi muka ataupun mas ini adalah satu bentuk masalah yang baru. Disebabkan itulah ada wujudnya perbezaan pandangan ulama tentang hukum jawazir pemakaian mas. Seseorang yang sedang berihram sama ada haji ataupun umrah adalah dilarang memakai pakaian berjahit yang menutupi tubuhnya termasuk tangan dan lain-lain anggota. Seseorang lelaki yang berihram dilarang daripada menutup semua bahagian kepalanya ataupun sebahagiannya dengan apa sahaja yang boleh dikira sebagai menutupnya, sama ada pakaian berjahit ataupun tidak. Semua larangan ini dikecualikan jika terdapat keperluan yang memaksa seperti untuk tujuan pengubatan dan rawatan. Okey, kita pergi kepada hukum labisa al-kamamat lil muharram. Jawaz labisa al-muharram wal muharramah li hadhihi al-kamamat idza lam takun samma hajah al-mu'tabirah lil bisahiha. Fa in wajadat hajah ka hadhihi جاز للمحرم لبس الكمام ويجب عليه أن يخرج فدية أذى، لأن المحرم إذا احتاج إلى فعل المحظور من محظورات الإحرام فعله وافتدى فدية أذى، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Okey, kalau hukum
pemakaian mask ini pada asalnya adalah dilarang lah, dan disebabkan itu kenanya dam ataupun denda itu fidyah lah. Tapi disebabkan dia melakukan perkara yang dilarang ketika berihram. Tapi kalau kita lihat kepada yang kedua itu, amma idza kanat hajah ila hazihi labisa al-kamam hajah ammah mithlu law intisha waba aw marad am wa'mur hujaj umuman an yasta'milu al-kamam, iaitu bila mana kita tengok kepada keperluan ataupun pemakaian mask ini, iaitu keperluan yang umum. Contohnya tentang kita nak menghalang penularan wabak COVID-19 ataupun tentang kita nak halang tentang penyakit berjangkit yang umum tu, perlunya kepada pemakaian kamam ni. Idza kanat hajah ammah annahu la fidyah, disebabkan itu tak adanya fidyah. Li hajah ammah. Wa qa'idah asy-syar'iyyah an hajah al-ammah tusqatu fiha kafarah, itu atau putusnya kat situ kafarah kat situ. Malam yajid izaran falyalbisu sarawil. La ba'sa bidzalika wala fidyah alaih. Fan-nabi alaihi salatu wassalam lam ya'mur bi fidyah li umum hajah. وكذلك أيضا فيما يظهر في حاجة عامة في مثل لبث هذه كمام قال وما جعل عليكم في الدين من حرج, yang bermaksud dan dia tidak memilih kamu dan tidak sesekali menjadikan untuk kamu satu kesempitan dalam agama. Di sini jelas menerangkan kepada kita di mana perlunya kepada fidyah, tapi disebabkan wujudnya kelonggaran rukhsah, disebabnya kita perlu pemakaian mask ni, maka tak perlunya kita bayar fidyah. Kita keluarnya lah daripada kesulitan ataupun kesusahan dalam agama. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Nur Syahirah binti Jufri Zaidi. Rakam al-Jama'i I1810298. Al-an sanawassilu an aqwal al-ulama fihi al-fatawa al-muta'alliqah ma'a al-munaqashah. Membincangkan tentang pandangan ulama dan juga fatwa dari segi perbincangan-perbincangannya mengenai isu ini. Okey, yang pertama, Wahbah Az-Zuhaili fil kitab Fiqh al-Islami wa adillatuhu. Hukum al-aslan mani'a an labisu al-kamam 'ala al-muharram walakin wujud al-mas'alah 'ala sabilu mithlu law antashiru COVID-19 yajuz labisu al-kamamat. Okey, untuk poin pertama ni adalah daripada pandangan ulama Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab dia Fiqh al-Islami wa adillatuhu. Dia menyatakan bahawa asalnya adalah dilarang untuk memakai topeng muka ketika dalam ihram, kerana kalau kita tengok hukum asal bagi menunaikan umrah ni, kita tak boleh pakai sebarang pakaian yang berjahit dan kita tidak boleh memakai pakaian yang menutup anggota badan kita, baik seluruh ataupun separuh. Jadi dalam kes ni al-kamamat ni nak ikutkan dikategorikan sebagai pakaian berjahit lah. Tapi walakin wujud masalah tu disebabkan timbulnya satu masalah baru, iaitu penyakit COVID-19 ni, maka diharuskan untuk memakai topeng muka atas sebab untuk kita memutuskan rantaian penyakit yang berjangkit tu. Maksudnya atas tujuan perawatan, atas tujuan untuk kita nak jaga diri kita. Yang kedua adalah daripada Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-89. Yang mana poin yang pertama adalah hukum labisu al-kamamat yajuz li'anna wujud ar-rukhsah fil Islam law antashiru al-waba wa adamud dam. Hujjah al-hajah tanzilu munazzilah ad-darurah. Kita baca maksud dia, iaitu hajat menepati darurat. Maksud hajat ialah jika kita tidak menyempurnakan, nescaya ia akan mendatangkan kesukaran dan kesusahan. Okey, kita baca balik poin dia. Sama juga di mana hukum memakai topeng muka ni adalah diharuskan kerana wujudnya rukhsah dalam Islam itu atas sebab adanya wabak penyakit yang baru dan tidak dikenakan sebarang dam ataupun fidyah.
Jadi hajat dekat situ, maksudnya dekat sini adalah hajat yang membawa kepada tuntutan untuk kita pakai topeng muka. Sebab kalau kita tak pakai topeng muka ketika menunaikan haji ataupun umrah, dia akan mendatangkan kemudaratan kepada kita. Dari segi mungkin kita risiko untuk kita terdedah dengan penyakit tu lagi tinggi. Okay, seterusnya adalah al-qaedah fiqhiyah dar'u al-mafasadah muqaddimu ala jalbu al-masalih. Bermakna fi hazihi hala ad-darurah yajuz labisu al-kamamat lianna fi maqasid asy-syar'iyyah ya'muru ila Allah hifzun nafs. Summa hukmuhu ayyu yajuzu lianna huwa lil himayah azatiyah mu'atushi al-amrad al-ma'diyah. Okey, maksudnya kalau kata dari segi kaedah fiqh pula, mencegah kemudaratan itu adalah lebih utama daripada berbanding kita mengutamakan kemaslahatan. Maksudnya dekat sini untuk kita mencegah sesuatu kemudaratan itu adalah lebih penting daripada kita mengaplikasikan kemaslahatan tu dalam hidup kita. Jadi kalau kata baca poin dekat sini, bermakna hukum dia sama juga. Yajuz labisu al-kamamat. Kerana kita dalam maqasid syariah ni kita dituntut untuk menjaga nyawa. Jadi untuk secara keseluruhannya, khulasah dia, khulasah bagi hukum memakai topeng muka ketika berada dalam ihram adalah diharuskan. Itu adalah antara pandangan yang paling banyak, yang paling rajih lah kita kata. Kebanyakannya menyatakan bahawa dibolehkan dan diharuskan atas sebab kita nak menjaga nyawa, kita nak menjaga diri kita dan tidak dikenakan sebarang dam. Jadi sekian. Jadi maka berakhirlah daripada kumpulan kami iaitu haji dan umrah. Sekiranya ada info yang tak lengkap ataupun tak tepat, boleh betulkan. Jadi sebarang kekurangan itu datang daripada kami, yang baik semua datang daripada Allah SWT. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.